Ini adalah Toyota Yaris 2020 dan apa yang kita nampak di sini adalah kereta yang baru naik daripada pasaran Malaysia. Toyota adalah sebuah brand yang established di Malaysia dan dikenali sebagai sebuah brand yang sangat reliable. Kereta ni yang selalu kita tahu ada ambassador dia iaitu Jana Nick. Selalu kita tengok kalau Jana Nick mesti posing dengan kereta Toyota Yaris. Kenapa tiba-tiba Toyota Yaris timbul banyak dekat Malaysia ni? Dah macam cendawan. Daripada tak tahu, daripada habis-habis dengan viewers, tiba-tiba sekarang Yaris. Mungkin ada yang belum perasan lagi, tapi cuba kalau korang tengok sekeliling dekat atas jalan, so korang akan nampak yang Toyota Yaris lebih banyak. Apa yang kita tahu, Toyota Yaris adalah sebuah kereta yang menyerupai Toyota Vios dan dia adalah pesaing yang paling dekat dengan Myvi. Namun dengan harga yang berbeza RM30,000, apa yang dia tawarkan kepada kita? Saya berterima kasih kepada Nazri dan juga Toyota Aman Suria kerana membenarkan saya untuk meminjam kereta daripada showroom Toyota Aman Suria. Toyota Aman Suria adalah dealership yang berada di bahagian Kelana Jaya dan juga sebuah dealership yang sangat famous di bahagian sana. Jadi kepada sesiapa yang mahu mencari Toyota baru, sahabat saya Muhammad Nazri menawarkan servis tersebut. So saya letakkan nombor dia di bawah. Apa yang hebat sangat sampai dia bercambah? Apa yang lebih baik daripada dia dan Myvi? Kenapa dia sama dengan Myvi tapi berbeza lebih RM30,000? Apa yang dia ada untuk offer? Jom kita tengok. Jadinya ini adalah bahagian enjin Toyota Yaris tahun 2020. Apa yang kita boleh nampak kat sini, tempat dia meletakkan enjin dan komponen-komponen dia adalah lebih kemas daripada sebelum ni. Kita boleh nampak yang enjinnya ada cover plastik kat sini, and then dia ada satu cover juga dekat sini sebab dia hanyalah kosong, so dia ambil inisiatif untuk letakkan plastik kat belah sini. Hood insulator datang standard untuk Toyota Yaris. Kalau kita nampak kat sini, walaupun sekarang 2020 ada juga beberapa kereta yang masuk dekat Malaysia sekarang ni datang tanpa hood insulator. Sedangkan hood insulator ni sangatlah penting sebab dia nak elakkan daripada kita punya bonet tu rosak lah. Ini adalah dual VVTi punya enjin 1.5 L4, maknanya silinder dia ada 4, linear tegak dengan bersisi 1.5. Horsepower yang dia boleh bagi 107 horsepower. Jadinya Myvi hanyalah 103 horsepower sahaja, manakala enjin ni didatangkan dengan lebih 4 horsepower pada RPM 6000. Semua komponen-komponen ni boleh dicapai dengan tangan. So seperti kita nampak coolant kat sini, window punya air kat sini, and then relay and fuse semua dekat belah sini. Semua boleh capai, and then kita nampak kosong je kat belah sini. Reason dia macam apa yang kita tahu Toyota dan juga Pro 2 jugalah. Diorang sengaja bagi space banyak macam ni supaya nak mengelakkan daripada mekanik buat kesilapan. Even mekanik pun sebab dia orang kan, manusia, so dia ada buat kesilapan. Dan apabila design enjin dalam bentuk macam ni lebih mudah dicapai, jadinya kita punya kadar untuk buat salah tu kurang. Dan yang paling best, Myvi kita tahu ada berapa gear? Dalam 5 saja gear, betul. Ini adalah CVT 7 speed automatic sequential drivetrain, 7 speed punya gearbox. Standard Toyota, walaupun sampai ke Alphard ke Velfire yang berharga beratus ribu tu, tetap beza dengan Conti. Kita punya boot ke depan ni kena pakai batang ni lah. Dia tak ada hidrolik semua. Jadinya kita nak tengok apa yang ada pada eksterior Toyota Yaris ni. Kita tengok dekat bahagian depan dulu. Untuk bahagian hadapan Toyota Yaris, kita boleh nampak yang dia tak ada beza pun dengan Vios sebenarnya. Boleh katakan pelanduk dua serupa. Kalau kita tengok kereta kat bahagian depan, kalau kita tak tengok boot belakang dia, kita akan teringat yang dia ni adalah seorang Vios. And then kita boleh nampak macam biasa lambang Toyota dekat bahagian tengah. So ada 3 lampu berbeza dekat setiap sisi Toyota Yaris. Yang dekat atas ni kita boleh nampak ada halogen projector. Halogen projector tu maknanya dia lagi clear daripada projector biasa. Halogen projector hanya ada pada spek E dan juga spek G saja. Yaris ada 3 spek saja, yang paling rendah J, tengah E, and then yang ini high spec G. So jadinya yang kedua pula adalah DRL. DRL ni kita panggil Day Running Light. So sekarang kalau kereta-kereta yang baru memang didatangi dengan Day Running Light lah. Jadinya waktu siang pun kereta ni akan terpasang lampu dekat bahagian sini walaupun kita tutup lampu. Dan last sekali, ini adalah fog lamp. Memang standard didatangi dengan spek G fog lamp.
berbeza dengan kereta Yaris yang sebelum ni, kalau korang perasan dekat atas jalan raya korang nampak Yaris macam togel sikit. Tu Yaris yang lama. Yaris yang 2020, even yang spek yang paling rendah pun akan didatangkan dengan skirting color hitam. Yang ni, apa yang membezakan Vios dan juga Yaris? Kalau Vios contohnya color merah, skirting pun akan ikut color merah. Tapi kalau kata Yaris, tak kiralah apa color pun kereta dia punya skirting akan color hitam juga. And then berbeza dengan yang ini memang trademark spek G. Ada chrome plate kat sini. Ini menunjukkan ini adalah high spec. Bermakna yang spek J dan juga E kat sini hanyalah black mate saja. Kalau kita boleh nampak kat sini kita ada kamera untuk front kamera, sebab Toyota Yaris ni ada panoramic view camera. Dari 360 darjah punya kamera. Ala-ala bakso genggam macam tu. Untuk belah tengah kita punya grid adalah berbentuk honeycomb. Kau nampak honeycomb, color hitam. And then bonnet pula desainnya bentuk V. Dia punya ada lekuk V kat sini. Dan segalanya standard lah pada bahagian atas. Satu lagi, apa yang korang rasa berkenaan dengan muka depan Toyota Yaris ni? Korang rasa cantik ke tak? Korang rasa handsome ke tak? Korang rasa nak beli ke tak? Komen kat bawah. Saya nak tahu apa yang korang rasa. So kita sambung dekat bahagian tepi. Bahagian sisi Toyota Yaris. Apa yang kita boleh nampak kat sini, yang paling ketara sekali berbeza dengan Vios, mestilah belakang dia, betul tak? So kalau kita boleh nampak, kita punya function yang ada pada side mirror ni adalah macam biasa kita boleh nampak, dia boleh tengok belakang, betul? Kita boleh tengok side mirror. Tapi dia pun ada signal lamp untuk kiri dan kanan. And then kalau perasan kat sini, ada kamera kat sini untuk yang 360 darjah tu. Dekat sini ada object sensor. Andai kata kalau ada kereta ataupun motor yang rapat dengan kereta korang, contohnya motor rapat ke sini, nanti dia akan ada sensor kat sini mengatakan ada benda dekat belah kiri. So korang kena berhati-hati lah. Untuk trim belakang pintu Toyota Yaris, kita boleh nampak memang standard apa saja color, dekat sini mesti color hitam. Sebab apa? Dia nak dapatkan efek yang kita ada floating roof. So kalau nampak kat sini, merah sini pergi macam ni dan bertutupi dekat sini. So itulah kita panggil efek floating roof. So untuk Toyota Yaris, semua spek pun akan datang standard door visor. Tak perlu nak beli aksesori ke apa, memang dah datang sekali door visor. Dan untuk Toyota Yaris, spek G yang high spec saja akan diberikan chrome door handle. Manakala spek E dan juga J hanya didatangi dengan color yang sama dengan kereta dia lah. Standard Toyota, tangki minyak berada di belah kiri. Skirting dia, kalau kita boleh nampak, skirting dia pergi sampai ke belakang. Dan macam saya cakap, color hitam tu akan menunjuk hingga ke belakang. Namun, bukan semuanya hitam dan dia ada sedikit color merah. Tak kira lah atas color apa, tapi dia akan ada sedikit color merah dekat bahagian bawah skirting tu. Jadinya untuk kereta yang bercolor merah macam ni, apabila dia ada skirt color merah dekat bawah, tak nampaklah berbeza. Tapi andai kata contoh color putih, merah tu nampak sangatlah menarik dan timbul. Kita pergi kepada rim pula. Yang paling best sekali Toyota Yaris ni, selalu kalau kita tengok kereta biasa, depan akan ada disc, belakang drum. Ni tak, 4 disc. Namun J dan juga E hanya didatangi dengan 2 disc saja di bahagian depan, belakang drum. Dan di sini pula kita boleh nampak ini adalah sport rim bersaiz 16 inci. So kalau kata yang J dan juga E hanyalah satu tone saja, iaitu silver. Namun untuk yang spek G yang kita boleh nampak adalah two tone, color hitam dekat belah dalam dan juga chrome dekat bahagian luar. Cantik kan? Pada saya cantik sebab ini adalah trend zaman sekarang, two tone. Yang best ni chrome scuff plate dia, yang ni pun ada lampu, nampak tak? Ada tulisan Yaris, chrome scuff plate dia dan dia ada lampu dekat sini. And even dia punya scuff plate pun proper, dia ada trim dengan satu plastik dekat sini. So menjadikan kita punya colour kita lebih terjaga lah. So untuk bahagian eksterior yang terakhir sekali kita boleh nampak, ini adalah bahagian belakang Toyota Yaris. So macam biasa dia akan menunjukkan lambang di bahagian tengah. Dan walaupun dia ada wiper dekat bahagian belakang, dia akan berikan sekali heat element kepada Toyota Yaris. So akan ada satu button kat dalam tu, andai kata tak mencukupi untuk kita gunakan wiper dan mungkin ada kabus kat dalam ni, kita boleh gunakan heat element. Dan untuk spoiler dekat atas ni, yang special ni, ia hanya datang kepada Yaris Type G dan juga Type E. Type J yang paling rendah sekali tak diberikan spoiler. So itu adalah beza dia. Apa yang kita boleh nampak kat belakang ni, walaupun ramai yang tak perasan, mungkin sebab dia kontok sikit daripada Toyota Caldina. Belakang dia ni sama macam Toyota Caldina, dia tajam macam ni. Itulah beza dia dengan Toyota Yaris, sebab dia ada bonnet dekat belakang. Jadinya apabila dia nak membezakan Yaris dan juga Vios, so untuk Yaris dia akan berikan design baru pada lampu belakang
Toyota Yaris. So kalau boleh nampak Toyota Vios, lampu belakang dia jenis berlekuk macam ni, ke bawah macam ni. Tapi Toyota Yaris dia hanyalah straight macam ni, sebiji macam Toyota Cardina. Apa lagi yang datang untuk Toyota Yaris? Toyota Yaris ada kamera kat belakang untuk panoramic view 360 darjah. So kalau boleh nampak ada 4 kamera dekat Toyota Yaris ni. So standard kita boleh nampak tempat pasang papan plate, tulisan Yaris dan spek stated dekat belah kanan semua dalam font chrome. Dan juga kita ada sensor dekat sini, rear sensor ada 2 dan juga ada reflektor kiri dan kanan yang ni. Skirting yang kita bermula daripada depan tadi, dia akan dihabiskan sampai ke bahagian belakang pada kali hitam dan juga merah. Untuk bahagian belakang ni korang prefer yang mana? Vios ataupun Yaris? Mana yang lagi cantik pada korang? Komen kat bawah, sila subscribe dan tekan bell. Jangan lupa ya. So apa yang kita boleh nampak dekat dalam interior Toyota Yaris? Kita ada steering yang berstitchingkan leather. So ini adalah salah-satunya leather yang kita boleh nampak dekat dalam Toyota Yaris, which is kalau kata kat sini kita ada memang betul material real leather dengan real stitching. Namun selain daripada tu dah tak ada dah. Yang ada pada sini pun adalah semi leather dan juga blue stitching kat sini. Dan kalau kita boleh nampak, yang ni nampak macam stitching tapi sebenarnya bukan stitching, hanyalah fake stitching dengan fake leather bermaterialkan plastik. Standard kalau selalu kita nampak dekat bahagian kanan untuk semua Toyota dan juga kereta Jepun pun, belah kanan sebagai adalah signal dan juga lampu, belah kiri pula adalah wiper. Aircon ni saya nampak sangat menarik sebab aircon dia ada elemen ala-ala macam Hyundai Elantra macam tu. Dia punya design tu macam dia pergi macam ni. Design dia lebih organik macam tu. Dan kat sini kita boleh nampak yang ni kita ada rearview mirror. Nampak ni dia tulis kat sini auto. Auto ni sebenarnya untuk klik kat situ nanti kalau ada rasa macam ada orang high beam kat belakang ke macam mana, kalau klik dulu semua benda-benda yang menyakitkan mata semua akan hilang sekelip mata. Just klik saja kat situ. Dan apabila high spec akan datang sekali dengan DVR. Ni memang standard, tak payah nak pasang dekat luar dah lah. Untuk G-spec dan juga E-spec, yang paling best kita punya meter ni, gauge meter kita ni nampak macam biasa saja tapi sebenarnya ada anti-glare. Anti-glare ni maksudnya kalau kita tengok kereta-kereta yang biasa kita naik, kereta-kereta tu apabila kita pandu contohnya siang kan, kadang nak tengok meter susah sikit sebab ada macam glare, ada macam silau-silau. Tapi ini cermin dia cermin special anti-glare. So jadinya kalau kita bawa macam mana datang matahari daripada sebelah side pun takkan ada glaring sebab dia special class lah. Banyak features kat dalam ni tapi paling saya suka sekali tengok adalah T-Link. T-Link ni kalau kata bahasa universal untuk dalam dunia kereta kita panggil sebagai mirror link. So maknanya mirror ni phone kita tak kira Android ataupun iPhone, kita boleh mirror dengan kita punya monitor kat sini. Standard datang dengan radio. Satu je benda yang tak ada walaupun dia full spec. Macam mana seat ni lah, walaupun dia full spec, apa yang dia tak ada adalah GPS. Itu yang paling saya pelik sekali lah, tak tahu kenapa. Apa yang saya suka satu lagi, aircon punya meter kat sini nampak cantik. Saya nampak bersih, memang kalau kereta ni 2020 puas hati jugalah sebab design dia memang menarik. Kita ada 2 kompartmen botol kat sini. Finishing untuk kita punya gear knob chrome. Cantik kan? Dan kita boleh tukar transmission kita daripada auto dengan ke manual. So agak-agak ada orang ajak racing tu, pandai-pandai tolak kanan. Macam tu. Kita punya seat kat sini yang paling peliknya, walaupun ni adalah G iaitu full spec, namun kita punya full spec hanya didatangkan dengan fabric saja. Itu yang saya paling tak faham sekali. Bukan sebab saya tak faham apa, sebab dia melawan norma masyarakat Malaysia. Selalu kalau kita tengok kalau full spec mesti leather. Tapi saya nampak macam dia bagi alasan bila dia full spec dia tak perlu leather sebab apa? Sebab Malaysia panas. So dia bagi market Malaysia lebih special sikit. So dia datang dengan fabric lebih sejuk. Untuk Toyota Yaris, apa yang dia ada yang dia boleh offer, even dekat belakang pun dia ada speaker dia sendiri. Ada 6 speaker dalam Toyota Yaris. Tinggi saya 180 cm. Saya duduk kat belakang ni tengok macam mana. Saya still ada space untuk saya punya lutut dan kepala dia saya boleh katakan lebih macam kurang sikit. Saya boleh rasa macam saya ni headroom saya hampir tersentuh, namun saya boleh katakan masih besar. Sebab still belum tersentuh. Yang paling saya happy sekali dengan saya punya legroom lah. Saya nampak macam saya punya jarak lutut ni jauh, jadi saya rasa selesa. Itu je pun yang paling penting kalau kita duduk dekat seat belakang kereta, betul tak? Tapi ada satu je kekurangan yang saya nampak. Dia ada satu tombol dekat sini, saya tak faham kenapa dia dekat sini. Kalau saya nak adjust ataupun saya nak duduk tengah, macam dia dah macam bagi harapan space kat sini, tapi bila nak adjust ke apa memang susah sikit sebab dia ada macam tajam kat sini. Tak tahu untuk apa dia design ni. Tapi so far semuanya okey. Macam biasa dia datang sekali dengan nampak plastik tu. Semuanya okey je lah. Sebelum saya nak drive kereta ni, kita tengok dulu bonet belakang last. Jom.
Bonet Toyota Yaris, macam yang kita tahu, kecil sikit daripada Vios. Bonet untuk Toyota Vios adalah pada 500 liter lebih. So berapa literkah bonet untuk Toyota Yaris? 285 liter. Namun saya boleh katakan untuk sebuah hatchback segmen B, dia mempunyai bonet yang lebih besar daripada hatchback yang lain. 285 liter, besar tau. Still boleh letak 2 beg besar kat sini. Kalau nampak beg laptop saya pun setakat 2-3 je kat sini. Dan banyak lagi ruang kosong kat sini. Dekat bawah ni ada spare tire. Yang best sekali, spare tire dia ni bukan macam kereta lain. Kalau orang lain punya spare tire, selalu rim kompang je. Ni tak. Even dia punya spare tire pun sport rim. Sebiji macam apa yang ada kat pempat tu. So kalau korang tukar tayar ke, korang pecah tayar ke, orang tak tahu. Sebab sama. Nak tahu berapa harga sport rim Yaris? Satu. 2,500. Tu yang jual dekat spare part dekat Toyota tu. So jangan terkejut lah kalau nanti hilang. Kalau anda kata video ni viral, Yaris hilang sport rim tu, tu sebab saya lah tu. Kantoi harga 2,500 satu. So apa yang saya rasa dengan pemanduan kereta Toyota Yaris ni, so far saya rasa handling dia boleh tahan. Saya dapat rasakan yang handling dia bukan keras tapi berat. Apa yang saya maksudkan dengan berat tu, bila berat saya rasa lah macam saya punya handling tu lebih confident. Apa saja turnover yang saya nak buat, saya rasa dengan lebih confident. And then in the click of a button, saya boleh angkat call, answer call, boleh end call. Seat pun rasa selesa. In fact saya dah dalam 4 jam, 5 jam duduk dalam kereta ni, saya dengan Nazri rasa macam ngantuk pun ada. Seat ni kan seat fabric. So saya nampak lah yang seat fabric dia memang anti-haba. Walaupun saya duduk kawasan sejuk, saya tak rasa macam terlalu sejuk dekat saya punya seat. Dan saya percaya yang bila panas, saya tak rasa betul-betul panas bila saya duduk dekat seat ni lah. Display anti-glare, saya punya meter gauge berfungsi dengan baik. Memang betul-betul tak ada glare langsung. Macam tak ada cermin dekat depan tu, memang terus meter saja. Meter yang dipakai adalah half analog, half digital, which is kalau kata untuk RPM dan juga kilometer per jam, dia akan bagi analog, dan juga yang selebihnya dia akan bagi dalam bentuk digital. Function-function yang ada macam yang saya tengok tadi, apabila ada kenderaan rapat dekat belah kanan saya, dia ada warning signal untuk dekat saya punya side mirror mengatakan ada something yang rapat dengan saya lah. So satu, saya nampak apa yang Myvi menang dan apa yang Toyota Yaris tak ada. Dia tak ada pre-crash. Pre-crash tu bermaksud kalau ada halangan dekat depan, dia akan bagi warning, dia akan brake. Tapi kalau kata Yaris ni, dia tak ada sistem pre-crash walaupun dia higher spec. Namanya tu sajalah kekurangan Yaris, tapi yang lain semua menang kepada Toyota Yaris. Kereta ni macam kita tahu harga RM80,000 lebih. Tapi dia ada features yang memang kereta 100-200 ribu ke atas saja yang ada. Apa benda tu? PVM, Panoramic View Monitor. Apa maksudnya Panoramic View Monitor? Dia ada Panoramic View 360 darjah. Macam kereta konti kan. Kereta konti pun ada, ini pun ada. Which is kalau kata kita boleh on sepanjang masa untuk parking, ataupun kita boleh on bila kita rasa nak on saja. Yang bestnya, kalau kata kita tak confident parking, especially perempuan dah, dia ada 360 darjah. Walaupun kau nak parking kat belakang, dia terus daripada atas 360 darjah, kau boleh nampak semua. Cool tak cool? Apa lagi features yang dia ada? Dia ada traction control. So kalau korang on traction control tu, korang nak drift macam mana pun tak boleh nak drift. Hebat kan? Sebab dari traction control, dia akan kawal tayar korang ke empat-empat tayar tu daripada tergelincir. And then dia ada hill start assist. Kalau kata dia dah brake dekat bukit, dia takkan ke belakang, dia ada hill start assist. Mode-mode yang dia ada, 3 mode. Normal mode, selalu kita dengar. Eco mode, selalu ada kat Toyota dan Pro 2. Dan yang paling best sekali ada sport mode. Sport Eco Mode. So terima kasih sebab menonton video ini. Korang ada skip ke tak? Jangan skip. Kalau kata ada skip, patah balik yang ke belakang tu. Jangan lupa subscribe. Kalau korang tak subscribe, nanti korang tak dapat lagi video menarik macam ni. Dah tengok belum Velfire yang saya buat sebelum ni? Kalau belum tengok, and then siapa yang nak beli Velfire, saya bagi link dekat bawah tu. Klik link tu, tengok Velfire tu. Untuk yang dah subscribe, jangan lupa tekan loceng. Kalau dah subscribe tak tekan loceng pun tak guna juga. Satu lagi tak rugi pun tengah subscribe tu. Tekan subscribe. Ada beberapa pertanyaan tentang Yaris, boleh komen dekat bawah. Ada yang tak faham tentang Yaris, boleh komen kat bawah. Kalau korang rasa apa yang saya kata tu bercanggah, mungkin kita boleh buat perdebatan sihat, boleh komen dekat bawah. So itu saja.
Terima kasih. Jumpa lagi. Peace.